Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tajuk bagi mata pelajaran grafik komunikasi teknikal tingkatan 4, tajuk garisan. Jadi untuk perbincangan hari ini kita akan kita akan lukis latihan daripada modul local publication. Soalan 5, bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. Bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. 1, 2, 3. Soalan 6, bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian yang sama. So daripada AB dia nak bagi 5 bahagian yang sama. Jadi untuk soalan 5 dan 6 kita akan buat 5 sahaja. 6 berdasarkan 5 boleh dicuba oleh para pelajar. Dan soalan 7, bahagikan garisan AB mengikut nisbah 2, 3. Jadi kita nak bahagikan AB mengikut nisbah 2, 3. Soalan 8, bahagikan garisan AB mengikut nisbah 2, 4, 3. Ada 2, ada bahagian 4, ada bahagian 3. Jadi untuk soalan garisan AB soalan 8, para pelajar boleh mencuba sendiri merujuk kepada macam mana kita melukis pembahagian nisbah 2, 3 pada soalan 7. Sebab soalan 7 dan soalan 8 lebih kurang aja. Okey, kita teruskan kepada macam mana praktikal kita nak melukis. So bagi pelajar tingkatan 4, jadi bila pelajar tingkatan 4 ini merupakan tajuk yang baru, mata pelajaran yang baru nak berjinak-jinak dengan peralatan. Jadi kita akan buat secara laju sebab beberapa klip video cikgu sebelum ni cikgu dah tunjuk macam mana nak setting kertas, nak menggunakan cangkul lukis. So pada hari ini kita akan teruskan beberapa perkara penting dalam grafik komunikasi teknikal, penggunaan peralatan dan cara melukis. Okey. Pertama sekali macam biasa, kita lajukan dari sini, kita nak setting kertas. Saya setting kertas di atas papan lukisan, nak laras kertas atas papan lukisan. Saya ambil tapak AB. AB yang lurus ni saya gunakan sebagai tapak. Sisi kuti saya rapatkan daripada tepi dinding kertas papan lukisan. Saya setting kertas saya mesti betul-betul garis AB tu berada straight di atas sisi kuti. Okey, dah dapat dah. Saya dah dapat. Bila dah dapat, okey, apa yang saya buat? Saya akan lekat kertas lukisan saya. Okey. Saya akan lekat penjuru atas dan saya boleh angkat sisi kuti, saya boleh lekat bahagian bawah. So saya dah potong pita pelekat saya atau masking tape saya kecil-kecil 4 bahagian supaya senang saya nak lekat 4. Saya mak sekali lagi, betul tak? Okey, betul. Jadi kita boleh mula melukis. Baik. Kita nak lukis sekarang bahagian yang pertama, soalan 5. Bahagikan garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. Okey, kaedah dia cikgu nak tunjuk. Okay, kita ada garisan AB. Kita nak bagi 3. 1, 2, 3. Dan sisi 3-3 ini, bahagian pertama, jarak dia, bahagian kedua, bahagian ketiga, ini sama jarak. So bagi 3. Kalau soalan 6, 5 bahagian. 5 bahagian yang sama jarak daripada A dan B. Okay, jadi kita buat yang nombor 5. Jadi untuk kes nombor 5, apa yang perlu kita buat ialah kita kena ini kaedah nak bahagikan garisan AB kepada 5 bahagian yang sama tanpa mengukur, tanpa mengira, tanpa guna kalkulator nak dapat 3 bahagian. Kita ukur panjang, kita guna kalkulator, tidak digunakan dalam grafik komunikasi teknikal. Okey, kaedah dia. Daripada titik A, okey, kita tarik satu garisan ke bawah. Jangan hitam, gunakan pensel 2H. Tapi untuk cikgu guna HB sebab cikgu nak bagi nampak pada kamera kita. Okey. Jadi daripada A, satu garisan ke bawah, tidak kisah berapa kecondongan awak. Tak kira berapa kecondongan sudut awak, berapa pun boleh. Awak main taram pun boleh. Tapi mesti tarik A ke bawah. Dan daripada pangkal A, kita bahagikan kepada 3 garisan, 3 bahagian. Daripada pangkal A, kita kena ukur skala 3 bahagian yang sama. So, pengukuran ni kena betul ya. Daripada awal lagi kena betul. Betul-betul ukur daripada awal. Kalau permulaan dia 1, so awak boleh ambil 1 cm, 1 cm, 1 cm.
Awak boleh ambil 2 cm, 2 cm, 2 cm. Dengan syarat, mesti ada 3 pembahagian yang sama. Kalau macam cikgu kat sini, cikgu letak permulaan cikgu nombor 1. Nombor 1, cikgu pilih 2 cm. So, bila 2 cm, cikgu akan jatuh nombor 3. 1, nombor 5 dan nombor 7. Bermakna 2 cm. Okey. Cikgu dah bagi kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Jadi, bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Okey, 1, 2, 3. Tapi kena ingat, daripada A, mesti ukur permulaan dia kosong dia di A. Setengah pelajar, bila dia nak ukur, ni kesilapan yang biasa berlaku, dia main letak aja pangkal permulaan dia, lepas itu baru dia letakkan. Katakan dia nak ambil nombor 3, dia nak ambil 2 cm, 3, 5 dan 7. Padahal permulaan dia tak letak betul-betul pada skala 1. Bila 2 cm, patutnya skala 1, lepas tu skala 3. Tapi permulaan dia letak, lepas tu dia anggap permulaan dia ialah pada 3. Salah ya. So daripada awal tu betul-betul letak skala yang betul. Okey, saya sudah dapat 3 bahagian. Kemudian kita mesti selarikan. Kita mesti dapatkan macam ni kaedah ya. Kita mesti sambung dulu. Daripada 3 ke B, penghujung ni sambung dulu. Ini kaedah nak bagi garisan. 3, yang nombor 3 sambung ke hujung dulu, hujung garisan AB. Nombor 3 sambung hujung garisan AB. Okey. Bila kita sambung, nombor 2 kita selarikan dengan garisan 3B ni. 3B, okey. 2 ni selarikan dengan garisan 3B. Nombor 1 selarikan. Jadi yang mana titik cross kepada garisan AB di atas awak, itulah pembahagian dia. Kalau awak buat 3 skala, bermakna 3 pembahagian sama. Awak buat 5, 5 pembahagian sama. Buat 7, di bawah ni 7 pembahagian yang sama. Okey. Jadi sekarang ni cikgu cuma buat 3 sebab soalan minta 3 bahagian yang sama. Okey, macam mana cikgu nak buat garisan selari? Ni sekarang kita nak tengok garisan selari. Tengok cikgu ada 2, sesiku set 45 darjah dan sudut. Okey, ni 45 darjah 45 darjah, 45 darjah, 90 darjah. Lagi satu sesiku set 60 darjah, yang besar ni 60 dan sini 45. Okey, cikgu buat garisan selari. Macam mana nak buat garisan selari? Bila nak lukis garisan selari, ini bahagian rel. Rel ni tak bergerak. Yang bergerak cuma kereta api. Tengok cikgu buat. Ni tak bergerak. Ini yang bergerak, kereta api yang atas. Jadi kena guna sesiku set dan dua-dua sesiku set tu awak kena gunakan. Baik. Macam mana nak buat? Okey, kita letak dulu kereta api kita betul-betul. Okey, letak kereta api betul-betul di atas garisan 3B sebab kita nak selarikan nanti. Okey, bila letak betul-betul 3B. Okey. 3B. Cikgu sudah dapat 3B. Kemudian apa cikgu buat? Okey. Rel jangan bergerak. Kereta api saja awak gelangsarkan. Jadi, mana-mana saja garisan yang awak bina daripada kereta api awak yang awak gelangsarkan adalah selari dengan garisan 3B awak. Sebab kita pilih permulaan kita 3B tadi. Kita buat sekali lagi. Okey, 3B. Okey, saya gelangsarkan. Baik. Bila saya gelangsarkan di atas rel awak. Okey, saya dapat melalui titik 2. Saya selarikan. Dapat 1. Kemudian saya buat lagi sekali. Ni jangan gerak. Rel jangan gerak. Kereta api saja yang bergerak. Okey, yang mana rujukan dia daripada 3B tadi. Okey, melalui titik 1. Okey, kita buat garisan. Jadi garisan yang kita bina telah dapat 2 garisan yang selari dengan 3B. Mana-mana titik yang cross AB, contoh cross AB di sini. Okey, pada titik 1. Okey, kita cross garisan AB. Okey, inilah titik yang dinamakan sebagai pembahagian 3 bahagian yang sama. Okey, katakan sini titik 1, kat sini nombor 2. Jadi A1, 1 ke 2, 2 ke B, semua ni adalah sisi yang sama. So ni tak payah tulis lah. Ni cikgu nak tunjukkan bahawa dia sisinya adalah sama. Okey, itulah kaedah kita nak membahagi garisan AB kepada 3 bahagian yang sama. Begitu juga para pelajar buat pada soalan nombor 6. Kaedahnya sama. Kalau 7 bahagian, buat 7 di bawah. 9 buat 9. Okey, kita teruskan. Bahagikan garisan AB mengikut nisbah 2-3. Apa maksud nisbah 2-3? Maksud nisbah 2-3 ialah kita ada satu garisan AB. Kita nak bahagikan kepada, yang ni 2 bahagian, yang ni 3 bahagian. Itu nisbah 2-3.
2 bahagian, 3 bahagian. Okey, nisbah 2, 3. Jadi, kalau kita tambahkan daripada A sampai P, sebenarnya 2, kita tambah 3, kita akan dapat 5 bahagian. Jadi, A, P awak perlu dibahagi kepada 5 bahagian. Tapi yang kita nak pilih cuma pada nisbah 2 dan 3 nisbah terakhir. Itu kita nak buat di sini. Itu maksudnya, bahagikan garisan AB kepada nisbah 2, 3. Jadi, macam tadi cikgu sebut, kita perlu ada 5 bahagian. Sebab apa 5? 2 tambah 3. Kalau kat sini, soalan nombor 8, 2, 4, 3. Bermakna kena ada 2 tambah 4 tambah 3. 6, 9 bahagian. Okey? So, sekarang kita buat yang ni. Nanti awak para pelajar boleh cuba soalan nombor 8. Okey, sama seperti di atas. Daripada A, kita unjurkan ke garisan ke bawah. Tak kisah berapa kecondongan, berapa sudut awak, tak kisah. Tetapi daripada A, kita akan bahagikan kepada 5 bahagian. 5 bahagian, skala sekarang cikgu letak pada nombor 6. Cikgu akan pilih berapa cm? 1 cm ke 2 cm? Okey, cikgu akan ambil 2 cm. Okey, mula dengan 6. Bila 2 cm? 0, 1, 2. Pada 8, 1 skala. 2 cm lagi. 8, 9, 1 cm, 10. Pada 10, 1 skala. Pada 12, 1 skala. Pada 14, 1 skala. Dan yang terakhir pada 16, 1 skala. So, saya ada 1. Saya ada 2. Saya ada 3. Saya ada 4. Saya ada nombor 5. So, kita telah bahagikan 5 bahagian yang sama. Sama seperti pada soalan nombor 5. Macam mana kita nak buat garisan selari? Okey, kita kena sambung hujung dulu, kena sambung hujung. Hujung bagi pembinaan skala awak nombor 5, sambung hujung nombor bahagian B. Titik B. Okey. Yang kita nak cuma pada nisbah 2, kita nak dengan nisbah 5. Sebab di sini ada 2 bahagian, di sini ada 3 bahagian. Ini 1, 2, 1, 2, 3. Itu saja yang kita pilih. Yang lain tak perlu. Jadi, macam mana kita nak buat? Membuat pembahagian garisan selari. Dengan pembahagian garisan selari, kita akan dapat bahagikan garisan. 5 sambung B dulu. Okey, ini rail. Ini kereta api yang kita akan gelangsarkan. Pastikan kereta api kita betul-betul di atas titik persilangan. Okey, B pergi ke nombor 5. Okey. Itu garisan asas. Okey, kita nak selarikan pada 2 nanti. Okey, 5 kita kena selarikan di mana rail jangan bergerak, kereta api saja kita gelangsarkan. Okey, saya dah dapat melalui titik nombor 2. Saya sambung. Okey, saya sudah dapat. Okey. Ini titik dia bagi titik C. Okey, saya sudah dapat bahagian dia ialah AC nisbah dengan CB. Ini 2 bahagian, ini 3 bahagian. AC 2 bahagian, CB 3 bahagian. Okey, dah kita telah membahagikan garisan AB kepada 2 bahagian dan 3 bahagian yang sama. Itulah kaedah dia. Begitu juga awak buat pada soalan nombor 8. Okey, para pelajar boleh cuba soalan nombor 6 dan soalan nombor 8 pada local publication modul kerja dia. Okey, jumpa lagi dalam klip yang akan datang. Assalamualaikum.